Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung subtopik yang kedua ataupun standard pembelajaran yang kedua. Okey, iaitu pentaksir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okey, masih lagi dalam standard pembelajaran, standard kandungan yang pertama. Okey, jadi hari ini kita akan belajar mentafsir graf lah. Bermaksud diberi graf, jadi kita huraikan apa yang kita faham berdasarkan graf jarak masa yang diberi. Baik, jadi kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 187. Baik, so di sini kita tengok contoh yang pertama. Graf menunjukkan perjalanan Encik Ahmad pulang ke kampung. Okey, kamu merujuk muka surat 187. Baik, so di sini kita ada nampak bentuk graf yang begini. Okey, di mana paksi Y ialah jarak dan juga paksi X ialah masa. Seperti yang cikgu bagi tahu sebelum ini. Jadi, apa yang kita boleh tafsirkan, apa yang kita boleh fahamkan ataupun apa yang kita boleh dapat maklumat daripada graf yang diberi. Yang pertama, dinyatakan di sini, dari A ke B, okey, daripada A ke B menunjukkan kecerunan positif. Okey, sebab dia makin condong ke kanan. Okey, naik ke kanan. So, daripada A kepada B merupakan kecerunan positif. Okey, M itu kecerunan. Okey, tambah V ini adalah positif lah. So, Encik Ahmad telah bergerak sejauh 30 km. Jadi, kamu boleh nampak tempoh perjalanan ataupun jarak yang telah digunakan iaitu 30 km dalam masa 20 minit pada paksi X. Jadi, laju Encik Ahmad dalam 20 minit pertama ialah kecerunan AB. Bermaksud, jika soalan minta kamu cari kecerunan ataupun cari laju, jadi kamu perlu mengira kecerunan AB. Dan kita kenali AB ini sebagai laju yang seragam kerana grafnya garis lurus. Okey, so cikgu harap kamu jelas. Baik, yang kedua, kita tengok bentuk graf mendatar. So, jika mendatar begini menunjukkan kecerunan adalah kosong. Kecerunan adalah kosong ataupun sifar. Jadi, dari B ke C, okey, pergerakan dari B ke C, jarak Encik Ahmad tidak berubah. Menunjukkan kecerunan sifar. Tiada pergerakan yang dibuat. Okey, dia tak bergerak. Masa berjalan. Okey, so tempoh masa berjalan tapi tidak ada berlaku sebarang pergerakan. Okey, so mungkin pada ketika graf begini mendatar menunjukkan dia sedang berhenti rehat seketika ataupun keretanya rosak. Iaitu selama berapa minit tempoh masa di sini? 10 minit. Okey. So, itu kita tafsirlah, tafsir graf. Baik. So, cikgu harap kamu jelas juga. Yang seterusnya, dari C ke D, okey, dari C ke D, kita nampak ada peningkatan graf. Okey, so menunjukkan Encik Ahmad telah meneruskan perjalanannya. Okey, selama berapa? So, kamu tengok tempoh masa di sini selama berapa minit. Ambil 40, boleh tolak dengan 15. So, kita tengok di sini 15 minit. Okey, teruskan perjalanan 15 minit sejauh 15. Bezanya ialah 15 kilometer. Okey, so kita nampaklah Encik Ahmad meneruskan perjalanan secara 15 minit dengan jarak 15 kilometer. Jadi, kecerunan juga kecerunan yang positif.
kerana sama daripada bawah condong ke kanan. Okey, so apa yang kita boleh tafsirkan lagi? Encik Ahmad mengambil masa 45 minit dan jumlah jarak yang dilalui ialah sejauh 45 km untuk pulang ke kampung. So itulah huraian kita keseluruhan kalau kita tengok graf di sini. Masa diambil 45 minit dan juga jarak yang dilalui sejauh 45 km. Okey, so itu contoh yang pertama. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Kalau grafnya begini. Nampak? Naik, mendatar, kemudian turun semula. Apa yang kita boleh tafsirkan daripada graf? Ini menunjukkan perjalanan Puan Lisa membeli barang di pasaraya. Jadi kalau pelajar tengok di sini, PQ menunjukkan keturunan positif. Macam tadilah kita dah tengok. Okey, PQ keturunan positif sebab semakin condong ke kanan. Okey. Jarak yang dilalui ialah 20 km. Bagi masa 20 minit. Okey. Jadi nak cari keturunan, kamu boleh carilah. Okey. Guna formula yang kita dah belajar sebelum ni kalau soalan minta lah. So, Y sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini rumus keturunan. Baik, so dan kita nampak juga di sini lajunya seragam. Sebab apa? Sebab garis lurus. Okey. Seterusnya, dari Q ke R, jarak Puan Lisa tidak berubah, menunjukkan keturunan sifar. Okey, macam tadi kita dah tengok sebelum ni, tak ada perubahan jarak, cuma masa sahaja berubah di sini iaitu selama 10 minit. So, waktu mendatar macam ni, keturunan adalah sifar. M adalah kosong lah. So, apa yang mungkin berlaku pada ketika M kosong ataupun keturunan mendatar ini? Mungkin Puan Lisa sedang membeli belah di supermarket itu. So, dia duduk dalam supermarket je, pusing-pusing dalam supermarket. Okey, itu tak termasuk dalam jarak lah. Okey, jaraknya untuk pergi ke pasaraya dan pulang balik ke rumah. Okey. Seterusnya, dari R ke S, so kita nampak di sini berlaku penurunan graf. Apa maksudnya di sini? So, di sini bermaksud keturunan negatif. Kerana daripada bawah condong ke kiri. Kita boleh nampak M kamu negatif. Okey, dan jarak semakin berkurang. Ini menunjukkan Puan Lisa dalam perjalanan pulang semula ke rumahnya. Okey, so kalau nak diikutkan, jarak bila kita bergerak, jarak kita tidak akan berkurang lah. Tapi berkurang ini menunjukkan dia pulang semula ke tempat asal dia. Okey, iaitu rumah dia. Jadi dia masih melalui jarak dia 20 km. Betul kan? Kalau dah pergi ke supermarket 20 km, balik pun mesti 20 lah. Baru sampai ke rumah. Okey, so itu yang kita boleh huraikan daripada keadaan bentuk graf RS ini. So, apa kita boleh buat? Kesimpulannya kat sini keseluruhan, jumlah jarak yang dilalui oleh Puan Lisa ialah 2 kali 20. Kenapa 2? 1 untuk pergi, lagi 1 untuk balik. Okey, kena sebab tu 2 lah. Okey, 20 ni maksudnya sehala perjalanan 20. Jadi total perjalanan yang dah dilalui ialah 40 km. Okey, perjalanan pergi dan balik. Okey, di sini. Boleh? Okey, cikgu harap kamu jelas. So, ini bentuk graf yang kedua. Jadi, kita tengok seterusnya. Okey, contoh yang keempat muka surat 188. So, dua bentuk graf tadi kita dah tengok. Okey, so kita tengok contoh soalan. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran.
Okey, ada kereta, ada bas persiaran. So, yang biru ini kereta lah. Yang hijau ni bas persiaran. Graf OA mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. So, dari Puchong ke Bandaraya Melaka. BC, gerakan bas persiaran Bandaraya Melaka ke Puchong. So, dia patah balik lah. Okey, satu daripada Puchong. Maksudnya kalau kereta di sini, kereta dia bergerak daripada Puchong, okey, ke Melaka. Manakala kalau BC daripada Melaka pergerakannya ke Puchong. Okey. Kenapa cikgu label di atas Melaka? Sebab pada titik kosong. Okey, so masa kosong lah maksudnya. Masa kosong dia berada di Melaka. Sebab tu atas ni Melaka lah. Okey, tentukan beza laju dalam kilometer. Okey, kilometer per jam. Okey, ini unit laju. Ada banyak cara lah. Sama ada tulis macam ni. Ataupun cikgu boleh tulis kmj -1 pun boleh. Okey, ataupun cikgu boleh tulis km per jam. Ini cara penulisan unit untuk laju. Semua memberi maksud yang sama. Okey, ini boleh, ini pun boleh. Baik, so macam mana nak kira laju? Tadi cikgu dah bagi tahu pada kamu, graf ini menunjukkan laju. Laju adalah kecerunan graf. Laju sama juga dengan kecerunan graf, iaitu M. Okey, so ini perkara yang sama. So mencari M ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, so kita boleh carilah laju di sini. Dan tentukan beza. Maksudnya kita kira laju kereta, cari kecerunan dia. Kira laju bas, cari kecerunan bas. Kemudian tolak. Titik di sini kamu tahulah koordinat dia berapa. Kena tahu koordinat di sini boleh baca kan? Okey, so di sini koordinat pun kita boleh baca. Berapa kalau di atas ni? 2 dengan 150. Itu koordinat dia. Kalau di Melaka atas ni, 0, 150. Bawah, 0, 0. Kalau di sini, di C ni, 3, 0. Okey, so gunalah koordinat-koordinat ini untuk mencari kecerunan. Baik, kita tengok yang seterusnya. Koordinat tadi kita dah baca, so kita carilah. Masuklah dalam formula kamu. Kemudian, kamu tolak. So, ini benda ni kita dah belajar dah dulu cari kecerunan. So, cikgu harap kamu tak ada masalah lah ya. Baik. So, cuma di bahagian bas, kita nampak graf bas ini dia menjunam ke bawah. Ataupun daripada bawah dia condong ke kiri. Kita dah tahu bahawa kecerunannya mesti negatif. So, negatif itu menunjukkan arah kecerunan graf. Arah graf. Jadi, bermaksud bila kita kira nilai negatif ni tak perlu ambil lah untuk laju. Sebab kita tak ada laju yang negatif. Betul tak? Laju yang negatif ini menunjukkan bahawa berlakunya pecutan ataupun di sini bermaksud berpatah balik ke titik rujukan. Titik rujukan bermaksud tempat asal lah. Okey. Jadi kita kira seperti biasa mencari kecerunan. Jadi bila pengiraan mencari beza, kamu abaikan negatif ini. Tak perlu ambil. Okey, tak perlu ambil. So just ambil 75 iaitu laju kereta. Tolak dengan laju bas. Jadi kita dapat di sini lajunya, beza laju ialah 25 km per jam. Okey. Baik, seterusnya, kita tengok contoh soalan seterusnya. Okey, contoh 5, muka surat 188. Graf jarak masa menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh masa 4.5 jam. Okey, 4.5 jam. So, kamu nampak di sini dia dah bagi dah. Tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Pegun ini bermaksud kecerunan kosong.
So daripada graf kita dah boleh nampak kecurunan kosong berada pada keadaan masa di tengah-tengah ini, iaitu jam yang kedua hingga jam yang ketiga. So bila soalan minta tempoh masa untuk soalan nombor 1, jadi bila soalan minta tempoh masa, penyelesaian dia macam mana? Kamu ambil masa yang ketiga tolak masa yang kedua. Bermaksud 1 jam merupakan tempoh di mana keadaan kereta itu pegun ataupun M-nya adalah sifar. Okey, so kita lihat contoh soalan, jawapan untuk soalan yang 2 Roman. Laju kereta sejam pertama dalam kilometer per jam. Dia nak laju kereta untuk sejam yang pertama. Okay, dia nak tempoh daripada sinilah. Jadi apa yang kita boleh nampak di sini, okay, laju laju pada sejam pertama dengan sejam yang kedua, okay, adalah sama. Laju dia sama. Sebab apa? Sebab dia berada pada satu garis lurus yang sama. Okey, cikgu ulang balik semasa pengetahuan kamu tingkatan 3 dulu. Kita mencari kecurunan. Sepanjang garis ini, kecurunan ataupun lajunya adalah sama. Okey, katakan cikgu stop. Kira daripada sini sampai ke tengah ni. Okey, cikgu ambil pendek saja graf dia kan. So, katakan kecurunan di sini ialah 2. Laju dia 2. Kalau cikgu kira daripada hujung bawah sini sampai hujung atas sini, cikgu masih mendapat kecurunan ataupun laju yang sama. Okey. So, kamu kena tahulah sepanjang satu garisan yang sama, kecurunan adalah tetap sama. Okey, so jadi di sini, laju 1 jam pertama mesti sama dengan laju bagi 2 jam yang pertama. Nampak ni? 1 sini hingga 2 jam sini masih sama kecurunan dia. Jadi kita ada maklumat 2 jam. Kan? Sebab kita dah ada 150 km. Jadi kita kiralah kecurunan untuk 2 jam ni. Okey, so M kamu ini Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, so kamu akan dapat 75 km per jam. Sepanjang garis ini, kecurunan adalah sama, iaitu 75 km per jam. Sampai sini pun laju dia 75 km per jam. Sampai sini pun 75, sini pun 75 dan sampai hujung sini pun masih lajunya 75 km per jam. Okey. Seterusnya kita tengok jawapan penyelesaian untuk soalan B. Okey, huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit yang pertama. Dia minta kamu huraikan. Huraikan mesti bentuk ayat. Okey. Gerakan kereta untuk 90 minit yang pertama. Okey, so di sini oleh kerana graf kamu masa dalam jam, jadi kita kena tukar kepada minit. So 90 minit yang pertama pula, yang terakhir. Jadi 90 minit terakhir berada kepada keadaan di sinilah yang dah di-highlightkan ini. 3 sehingga 4.5 jam, iaitu 90 minit. Kamu boleh tolak lah, kamu ambil 4.5 tolak 3. Okey, dapat 1.5 kan? So 1.5 jam adalah 90 minit lah. Okey, so dia minta huraikan gerakan. Bila huraikan gerakan, kita kena cerita mengenai laju dia, jarak dia dan masa dia. Kita kena bagi tahu. Okey, so di sini jarak kita dah ada. Okey, so jarak kat sini kan? So jarak di sini kita bacalah. Bezanya ialah 120 km. Maksudnya jarak dilalui 120. Masa 90 minit. So daripada ini kita mencari kecurunan, iaitu laju. So yang ini kita kena carilah laju dia. So laju nak cari
ambil Y2, tolak Y1. Okey, so di sini X2, Y2, X1, Y1. So, tolak, masukkan dalam persamaan, kamu akan dapat 80. Bermaksud laju di sini ialah 80 km per jam. Okey, so laju dah dapat, jarak dah dapat, masa pun dah ada. Jadi kita huraikanlah. Ingat 3 perkara ni penting bila kita nak huraikan satu gerakan kereta. Jadi kita just bagi tahu kereta itu bergerak dengan laju seragam 80. Kenapa seragam? Sebab garis lurus. Okey, dan melalui jarak sejauh 120 km. Kenapa 120? Sebab jarak dia 120. Okey, jangan ambil sampai 270 ni. Ini semua. Untuk tempoh ini hanya 120 dan bagi 90 minit yang terakhir. Okey. So itulah cara kita menghurai gerakan sesebuah kereta berdasarkan graf. Okey, jadi cikgu harap kamu jelas. Baik, seterusnya kita tengok apa lagi. Okey, contoh yang ke-6 muka surat 189. Okey, Suhana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantar kad ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Ada lagi ke orang hantar no? Adalah kan? Ni sebab Suhana ni hantar. Sahana ni, so adalah. Okey, so graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi balik Sahana dari rumah ke pejabat pos. So dia bagi tahu pergi balik. That's why graf bentuk macam ini. Nampak? Naik, mendatar, turun. Mendatar ni mungkin urusan dia semasa di pejabat pos, kan? Okey, soalan tentukan jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. Kalau dia nak jarak keseluruhan, kita boleh nampak dari sini. Jarak pergi dan jarak balik. So, kita boleh buat 2 tambah 2 ataupun 2 darab 2. Okey? Okey, so macam ni lah. Maksudnya, pergi balik sejumlah jarak ialah 4 km. Kenapa 4? Sebab pergi 2, ni pergi, ini untuk balik. 1 pergi, 1 balik. That's why kita darab 2. So, dapat 4 km. Okey. Baik, seterusnya, soalan yang kedua, Roman. Dia minta kamu tentukan nilai T. Tentukan nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan, dia bagi laju 8 km per jam ke pejabat pos. Okey, so ni dia pergi perjalanan daripada rumah dia ke pejabat pos. Okey, ni dah sampai pejabat pos dah. Okey, so dia kata kalau laju di sini ialah 8 km per jam. Bermaksud kecerunan dia lah. Okey, dia dah bagi. Kemudian, dia minta kamu hitung nilai T. Baik, kita recap balik. Ulang balik apa yang kita pernah belajar dulu. Laju dan pecutan, masa tingkatan 2 kalau tak salah cikgu. Okey, so ini kita tahulah JLM. JLM. Nak cari jarak, laju darab, masa. Okey, so sekarang kita nak di sini, T ni ialah kamu punya masa. Okey, kita nak masa kita. So, nak cari masa mesti jarak bahagi laju. So, jarak kamu dah lalu 2 km. Laju tadi soalan dah bagi 8. So, gantikan dalam persamaan kamu akan dapat 0.25 jam. Okey. So, tukar kepada, ni tukar kepada minit. Okey, tukar pada minit bermaksud 15 minit. Macam mana tukar pada minit? Darab 60. Okey, kemudian kita ambil masa 0920. Ini pada waktu awal, mula-mula. Okey, tambah dengan 0015. Sebab dalam tempoh 24 jam. Sistem 24 jam. Jadi kita tambah, kita akan dapat pada pukul 09.35. Jadi T kamu ialah waktu 09.35. Okey.
Cikgu harap kamu boleh faham. Baik, seterusnya soalan B, dia minta kita hurai. Hurai macam cikgu bagi tahu pada kamu tadi. Okey, bila dia kata hurai perjalanan, kita mesti bagi tahu laju dia, kita mesti tahu jarak dia, kita kena bagi tahu masa dia. Okey, so di sini Sahana mengambil masa selama 20 minit. Okey, so 20 minit untuk perjalanan dari pejabat pos ke rumahnya. Perjalanan dari pejabat pos ke rumahnya yang berjarak 2 km. Okey, laju bagi perjalanan Suhana. So dia nak kira laju. Macam mana nak kira laju? So dia ambil laju ialah jarak bahagi dengan masa. So jaraknya ialah Allahu Akbar. Okey, so jaraknya ialah 20. Okey, so jaraknya ialah 20 kilometer. Masa dalam jam. Okey, so sorry nah. Ya, so ini masa dalam jam, so kita tukarlah 20. Ini okey, 20 minit Ini 20 minit bahagi dengan 60. So kita akan dapat 1/3 jam. So nak cari laju ialah jarak bahagi masa. Masa kena tukarlah tadi kan dalam jam. So 2 tadi jarak, ini ialah jarak kamu. Jarak yang dilalui. Kemudian masanya ialah 1/3 jam. So, laju kita dapat 6 km per jam. Okey. Dari pejabat pos ke rumahnya. Maksudnya, waktu dia balik lah. Kan? Okey. So, sekarang kita tengok apa lagi yang akan kita belajar. Okey, so ini mengenai laju purata. So, laju purata suatu gerakan biasanya berubah sepanjang suatu perjalanan. Dalam situasi ini, laju purata digunakan rumus purata iaitu jumlah jarak. Senang je lah. Masih jarak bahagi masa, cuma jumlah. Jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, so contoh di sini soalan minta kamu muka surat 189 buku teks kamu. Kamu boleh rujuk. Hitung laju purata perjalanan Puan Zabedah dari Segamat ke Muar. Okey, daripada Segamat ke Muar. Okey, so di sini dia nyatakan dalam kilometer per jam. Dari Segamat ke Muar. So, dia akan melalui Tangkak. Jadi, soalan minta laju purata. Okey, sebab melalui banyak kawasan. So, kita terus tengok pada jumlah jarak. Jumlah jarak ialah 80 dan jumlah masa ialah 1.5 jam. So, terus kira, terus dapat laju purata. Okey. So, macam tu je, senang je laju purata kan. Okey, seterusnya, jika kadar perubahan jarak terhadap masa dari Segamat ke Tangkak, okey, dari Segamat nak pergi ke Tangkak, dia kata perubahan jarak. Okey, perubahan jarak ialah 50. Maksudnya, perubahan ni 50 bermaksud daripada atas ni ke bawah ni 50 lah. So, jumpa teruslah 50 di sini. Tadi dia letak S kan. Hitung jarak di antara Tangkak dan Muar. Daripada Tangkak dan Muar. Dia minta hitung jarak. So, hitung jarak kita boleh terus nampak lah daripada graf kamu. Kan? So, daripada graf kamu kita terus nampak ambil je 50 tolak 80. Jadi, kita dapat 30 km. Okey. Contoh 7. Masih lagi contoh yang sama. Soalan C. Huraikan gerakan kereta
dari segamat ke muar. Okey, macam cikgu bagi tahu pada kamu bila dia kata huraikan, kita mesti nyatakan laju, nyatakan jarak dan juga nyatakan masa yang diambil. Okey, so di sini kita just bagi tahu. Okey, dia kata segamat, daripada segamat bawah nak pergi terus ke atas. So perjalanan Puan Zabedah dari segamat ke muar berjarak 80. Okey. Mengambil masa 1.5 jam. Okey, ini daripada graf juga. Laju purata perjalanan Puan Zabedah ialah 53/1/3. Ini daripada soalan yang awal kita kira tadi. Okey, so itulah cara kita menghurai satu gerakan. Okey, so itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.